Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pagi ini kita akan bincang sejarah. Boleh? Sedikit berkenaan dengan kehidupan seorang sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan salah seorang daripada 5 orang yang rupanya menyerupai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak-agaknya siapa ni? Bagi clue lagi, seorang yang digelar memiliki 2 sayap di dalam syurga. Bukan digelar, dia dianugerahkan oleh Allah di hari akhirat nanti. Dalam syurga ada 2 sayap yang berlumuran darah, terbang bersama para malaikat. Dia boleh terbang di dalam syurga, pusing-pusing dalam syurga nanti. Siapa dia ni? Saya kebetulan bulan 8 ni, Radio Hakim dia panggil untuk buat motivasi pagi, pukul 7.30 pagi. Jadi saya cuba highlightkan ke dalam masyarakat inspirasi daripada kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 minit dan ialah dapat feedback daripada para pendengar, nak panjang lagi ustaz. Dan sebenarnya bila saya baca tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan mereka sangat indah. Ada yang ibu, ada yang isteri, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang remaja, ada yang lewat masuk Islam, ada yang dulu tentang Islam, sekarang perjuang Islam. Subhanallah. Ada satu kaedah. Sebelum saya bagi kaedah tu, saya beritahu dulu, kita nak bincang pagi ni berkenaan dengan Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib. Bila sebut Ja'far bin Abi Talib, adik-beradik dia siapa yang masyhur? Ali bin Abi Talib. Kedua-dua ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu, bak nampak muslimat masing-masing ada nota. Muslimin boleh terus hafal macam biasalah. Catat ni ada satu kaedah penting. Saya nak sebut bahasa Arab dulu, lepas tu saya terjemahkan nanti. Min tamami hubbil mahbub an yuhibba ma yuhibbuhul mahbub. Ini catat makna kaedah ni. Tanda kesempurnaan cinta kepada seseorang ialah kita mengasihi orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai itu.
Belik ayat Ustaz. Saya ulang Tanda kesempurnaan cinta kita kepada seseorang ialah kita menyayangi orang yang disayangi oleh orang yang kita cintai itu. Belik ayat Ustaz. Tak apa, lagi berbelik lagi bagus, lagi pening lagi bagus. Perlu ulang. Dia sebenarnya nanti saya akan buat biar jadi senang faham. Ni nak bagi kaedah dulu. Sekali lagi saya ulang. Tanda kesempurnaan cinta kita kepada seseorang ialah kita menyayangi orang yang disayangi oleh orang yang kita cintai itu. Boleh tulis? Boleh faham? Tak faham, tulis boleh. Cuba baca. Baca balik yang tulis tu apa? Tanda kita menyintai, tanda kesempurnaan cinta kita pada seseorang ialah kita menyayangi orang yang disayangi oleh orang yang kita cintai itu. Nak lagi faham, tulis kat bawah tu contoh. Tulis balik. Tanda kesempurnaan cinta kita kepada A, huruf besar, ialah kita menyayangi B kerana A sayang kepada B. Boleh faham tak? Apa benda pula Ustaz kata nak cerita Ja'far bin Abi Talib? Dengar dulu ni. Ambil kaedah dulu. Banyak. Ada airport ke kat sini? Rehearsal nak sambut Merdeka. Kereta kebal tak ada? Kereta kebal dekat dataran Merdeka tu. Ni kapal terbang. Okey, kita pergi pada contoh tadi Apa tadi contoh dia? Tanda kesempurnaan cinta kita pada A ialah kita menyayangi B sebab A ni sayang pada B. Nak contoh yang lebih senang faham lagi? Yang ni tak payah tulis lah, nak senang faham. Puan-puan ni sayang tak pada suami masing-masing? Macam tak berapa sayang. Tak berapa nak angguk. Tak apalah kalau sayang Tanda kita sayang pada suami kita, siapa orang yang suami kita paling sayang? Katakanlah mak dia. Tanda kita betul-betul sayang pada suami kita, sayangilah mak dia. Ustaz tak tahu mak mertua saya. Itu cerita lain lah. Tapi true love gitulah macam kita orang lelaki. Kalau sayang sungguh pada isteri kita, siapa orang yang isteri kita sayang? Mak dia Ustaz dia. Sayangilah mak dia. Itu tak kaedah. Kalau sayang pada isteri kita, dah Ustaz, isteri saya ni dia ada seorang best friend dia perempuan, dia memang sayang sangat kat best friend dia. Saya pun kena sayang kat best friend dia. Sayang dalam erti kata bukan nak buat isteri seorang lagi. Sayang dalam erti kata oleh kerana awak ni disayangi oleh isteri saya, oleh kerana saya sayang sangat kat isteri saya sayang juga kat awak. Sebab isteri saya sayang kat awak, best friend dia. Itu kaedah. Bukan sayang nak syahwat, tapi sayang sebab ni, sebab kita sayang isteri kita. Nampak tak poin ni? Boleh nampak tak kaedah ni? Maka ni dapat keputusan kat bawah. Tulis sikit. Tanda sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga menyayangi para sahabat baginda. Kerana Rasulullah sayang pada para sahabat.
This is the point. Dah kat bawah. Maka tanda kesempurnaan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita menyayangi para sahabat, sebab Rasulullah sayang kepada para sahabat. Nak tambah lagi poin. Antara tanda sayang kita pada Rasulullah juga ialah kita sayang kepada para ulama. Kerana Rasulullah menyebut ulama adalah pewarisku. Gitulah. Antara tanda kita sayang pada Rasulullah juga, kita sayang kepada orang-orang yang soleh. Sebab Rasulullah sayang pada orang soleh. Jadi balik pada kaedah asal tadi. Jelas makna kaedah tu. Apa dia kaedah? Kaedah asal. Tanda kesempurnaan cinta kita pada seseorang ialah dia kalau nak guna satu perkataan cinta je boleh. Tanda kesempurnaan cinta kita pada seseorang ialah kita menyintai orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Apa ni cinta-cinta pagi-pagi Ustaz? Okey. Jadi kita kena ada satu kesungguhan untuk menyayangi orang yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Pepatah Melayu pula sebut, tak kenal maka tak cinta. Kaedah ini hanya wujud confirm pada Rasulullah dan para sahabat dan pada orang soleh tadi. Pada orang biasa tak semestinya berlaku kaedah. Tak kenal maka tak cinta. Kalau orang biasa, ada orang yang bila kita kenal jadi semakin benci, ada tak? Nampak macam baik datang kuliah, warak dong wabarkun. Tapi baru ni pergi umrah sekali, duduk sebilik 2 minggu, baru saya tahu perangai dia Ustaz. Ada juga. Itu orang biasa, tak kenal, tak semestinya bila kenal jadi cinta. Itu orang biasa. Suami saya Ustaz, masa awal-awal kahwin dulu bagus. Lepas anak 5 ni baru saya kenal. Itu orang biasa, dia either or. Orang biasa bila kenal ada kalanya bertambah cinta, ada kalanya tak berapa cinta. Orang biasa. Tapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada orang-orang ulama-ulama yang soleh, yang ni confirm, semakin kenal semakin cinta. Orang soleh, semakin dekat semakin sayang. Itu kaedah dia. Maka sekarang ni kalau kita tanya anak-anak kita, Lionel Messi pemain pasukan mana? Manchester ke Liverpool? Manchester kan? Tak Ustaz, Barcelona. Dia boleh beritahu. Pelakon ni dia boleh sebut cerita-cerita. Tak payah cerita pelakon lah. Apa beza handphone iPhone dengan Samsung? Apa beza tu? Dengan BlackBerry? Oh, dia boleh syarah. Samsung ni dia lebih kurang iPhone, BlackBerry dia lain dengan Android. Tak Android dia boleh terang. Cuba tanya Abu Ubaidah Al-Jarrah, siapa dia? Cuba tanya dia Az-Zubair bin Awam, siapa? Cuba tanya anak-anak kita. Cuba tanya anak-anak kita Abu Huzaifah Al-Yaman, siapa? Tak payah tanya anak, cuba tanya mak anak tu. Sebagaimana kita nak duduk dengan Rasulullah di hari akhirat, nak duduk bersama para sahabat. Sebab tanda kesempurnaan cinta pada Rasulullah, kita menyayangi orang ni. Tak kenal macam kita sayang. Kan? Habis Ustaz, tak boleh masuk syurga, tak boleh bersama sahabat ke? Ini kita nak cetus. Okey. Jadi saya nak sebut sedikit lah, walaupun saya tak mampu untuk ulas secara keseluruhan, tapi kita nak ambil sikit saja berkenaan dengan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, salah seorang bintang. Sebab Nabi sebut ashabi kan nujum, para sahabatku seumpama bintang-bintang.
Superstar ni, bintang. Inilah bintang sebenarnya. Lebih pada bintang yang berlakon, yang menyanyi, yang orang puja-puji hebat. Ini bintangnya. Okey. Ja'far bin Abi Talib, dia adalah adik-beradik Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib lahir bila? Ini kita belajar sejarah sikit pagi ni boleh? Saya zaman sekolah dulu, subjek yang paling banyak saya tidur sejarah. Maka pagi ni kalau orang tidur, saya tak marah langsung. Tak apa, silakan. Cuma jangan terbalik, jangan keluar oleh basi tu je. Takut mengganggu orang di kiri kanan. Tapi saya realise, bila saya zaman sekolah dulu memang mengantuk belajar sejarah. Bila saya sambung belajar ke Yaman, belajar sejarah, saya jadi semangat. Rupa-rupanya yang zaman sekolah dulu belajar sejarah Alfonso di Albuquerque, Francis Lai, Stanford Raffles. Rupanya duk belajar sejarah orang putih yang datang menjajah kita. Patut tak ada roh. Bila belajar sejarah para sahabat, rupanya dia memberi inspirasi, beri semangat. Okey. Ja'far bin Abi Talib lahir 34 tahun sebelum hijrah. Okey, kalau 34 tahun sebelum hijrah, macam mana umur dia? 34 tahun sebelum hijrah. Kita buat matematik sikit. Berapa beza Ja'far dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang bank. 34 tahun sebelum hijrah lahir. Soalan kita buat macam anak-anak kita belajar matematik kan. Ni soal panggil apa? Masalah. Kan? Bagi masalah. Ja'far lahir 34 tahun sebelum hijrah. Soalan, berapa beza umur Ja'far dengan Rasulullah? Kira lah. Nak kira macam mana Ustaz? Ustaz nak main teka-teki ke apa ni? Ni kuliah duha Ustaz, bukan kuliah matematik. Okey, kita kira. Nabi jadi Nabi umur berapa? 40. Nabi duduk kat Mekah berapa tahun? 13. Baru Nabi hijrah. So masa Nabi hijrah umurnya berapa? 53. Dapat dah. Okey, masa hijrah umur Rasulullah 53. Ja'far lahir 34 tahun sebelum hijrah. Macam mana nak dapat umur Ja'far? Nak kira macam mana? 53 tolak 34. Jadi berapa? 19. 53 tolak 34. 3 siapa 6 19. Ni saya dapat A tahu, matematik tahu. Okey, 19. Sebeza umur Ja'far dengan masa Nabi hijrah, umur Ja'far 19. Betul tak? Aku pun pening dah jadi. Bila Ja'far lahir 34 tahun sebelum hijrah. Beza 19. Beza 19. Jadi masa Nabi hijrah, umur Ja'far 34. Betul tak? Saya pun dah jadi keliru ni nanti jap. Nak teka-teki kat orang. Ja'far lahir 34 tahun sebelum hijrah. Kan?
Masa Nabi hijrah, umur Nabi 53, umur Jaafar 34 lah. Okey. Turun sikit. Nabi jadi Nabi masa umur 40. Masa Nabi umur 40, Jaafar umur berapa? Tolak 19. Tolak 19, 10, 9, 21. Okey, jumpa dah. Jadi masa Nabi jadi Nabi, umur Jaafar 21. Okey. Jaafar antara orang yang awal masuk Islam. Dia beza masa Jaafar masuk Islam beberapa hari sahaja dengan Ali bin Abi Talib. Dan Jaafar masuk Islam sebelum Nabi pergi kumpul di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam lagi. Maknanya Jaafar masuk, dia minas sabiqin al-awwalin. Dia masuk Islam pada usia awal 20-an. Sebab masa Nabi jadi Nabi umur 40, umur Jaafar 21. Yes, Jaafar 21. Hah? 25? Hah? 34? Sebab apa 34 tolak 19? Dia tak tolak 19, 40 tolak 19. Dia bukan 34 tolak 19. Dia 34 kena tolak 34. Kalau tolak 13 jadi berapa? Kalau 34 tolak 13 jadi berapa? 21 kan? Betul lah, jumpa tu. Sebab apa 34 tolak 13? 34 tu masa Nabi hijrah umur dia 34. Kan? Nabi 13 tahun di Mekah, so tolak 13. Jadi 21. Dah lah nak mengajar sejarah, masuk matematik pula, lepas ni fizik pula. Betul tak? Betul kan? Jadi kalau 34 nak dapat umur waktu Nabi jadi Nabi tolak 13. Betul tak? Jadi 21 balik. Samalah yalah. So pointnya saya nak beritahu, masa Nabi jadi Nabi umur Jaafar 21. Kan? Okey. Jaafar antara orang yang awal masuk Islam. Okey. Bila dia masuk Islam, 21. Bila dia masuk Islam, Jaafar ni antara orang awal yang kena tekanan, kena seksa, kena boykot, kena gangguan. Mana mak dia? Mana ajak main kat belakang. Saya suka tengok baby. Bila saya tengok baby, teringat kat baby kat rumah. Jadi rasa nak balik cepat-cepat. Nanti lagi pendek kuliah kita. Suruh main kat belakang tak? Ambil dia, ajak main kat belakang. Ruang banyak lagi. Ambil. Ajak dia main kat belakang. Saya kalau tengok baby, saya teringat baby kat rumah. Jadi saya rasa nak balik je. Okey. Jadi bila dia awal masuk Islam, dia antara para sahabat yang kena tekanan dekat Mekah. Jadi tekanan yang hebat. Macam kita tahulah, kena seksa, kena boykot dan sebagainya. Lalu Jaafar ini dia bersama para sahabat yang hijrah. Dia minta izin Nabi, dah kerana teruk sangat duduk kat Mekah ni, maka nak cari satu tempat lain untuk beramal dengan Islam, untuk solat, untuk menyembah Allah, tak nak dah terganggu sangat di Mekah ini. Lalu dia meminta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Hijrah ke mana? Kak tolong ambil anak ni main kat belakang. Kalau tidak saya berhenti lah. Kak ajak dia main kat belakang. Tak apa, biar dia main. Kamu bagi tahu dia, biar dia main. Okey.
Ada ruang untuk main kat belakang, kat tepi, tak ada masalah. Benda tak ingat dah. Sebab sejarah ni dia kena fakta sikit. Bagi dia mainan apa-apa kat, jangan balik pahala ni majlis ilmu. Jadi bila tekanan teruk di Mekah, Ja'far dan beberapa orang sahabat, Ja'far isteri dia Asma, isteri dia nama Asma, bukan Asma bin Abu Bakar, Asma binti Umais, isteri dia Asma binti Umais, dia isteri dia. Lepas tu Ummu Salamah, Abu Salamah, mereka cari tempat dari Mekah ni untuk ke mana pergi, ke mana orang Islam yang hijrah ke mana, hijrah yang pertama sekali. Nabi tak hijrah ni, hijrah ke mana? Habsyah. Habsyah bahasa Arab ataupun istilah masa tu. Sekarang Habsyah kat mana? Ethiopia. Habsyah ni Ethiopia. Okey, sekarang kita masuk tajuk geografi pula. Bayangkan peta Mekah, nak ke Habsyah, masa tu Firefly Saudi Airlines tak ada lagi. Dia merentas Laut Merah, kan? Sebab nak ke benua Afrika, kena naik kapal dari Mekah. Mereka pergi ke, kalau sekarang ke Jeddah, seberang Laut Merah, nak ke Habsyah. Siang pula. Jadi apa ni, hijrah kena naik kapal. Maka adalah beberapa orang sahabat yang bersama Ja'far, Asma bin Umais, Abu Salamah, Ummu Salamah, mereka hijrah ke Habsyah, ke Ethiopia kalau sekarang, ke Ethiopia. Lalu sementara kena ya Abu Bakrin. Okey, hijrah. Mereka hijrah, dia minta izin dan sebut bahawa istazana Ja'far Rasulullah bi an yuhajira ma'a zawjihi wa nafarin min as-sahabah ila Habsyah. Fa'azina lahu. Lalu Rasulullah izinkan dengan penuh sedih. Sebab Rasulullah sayang sangat kat Ja'far, satu sepupu dia. Ja'far ini masuk Islam dan bagus Islamnya. Dan juga orang Islam tak berapa ramai, tapi Rasulullah izinkan. Izin dalam keadaan yang sedih, tapi tak apa, pergilah kamu. Dan apabila mereka sampai ke Habsyah, di Habsyah ada raja di sana. Raja apa? Ustaz, bagi tahu je lah, jangan tanya-tanya macam ni Ustaz. Rajanya bernama An-Najashi. Raja An-Najashi yang beragama Kristian. Okey. Islam ni dia mana lebih dekat miripnya dengan agama musyrikin Mekah ke dengan agama Kristian? Kat mana mirip Islam dengan Kristian? Kristian adalah agama yang asalnya reveal, wahyu, kan? Sebab agama Kristian ni asal dapat wahyu kepada Nabi Isa. Pasal agama itu diseleweng Kristian. Kalau musyrikin Mekah tak ada mirip langsung, sebab sembah patung, syirik. Jadi bila mereka ni pergi minta perlindungan daripada Raja Najashi, Raja Najashi kata, boleh, kau orang duduklah sini, sembahlah Tuhanmu. Tengok, orang dulu susahnya nak jaga agama. Kita ni duduk area Masjid Ar-Ridwan ni bukan saja boleh beramal, dapat kipas, dapat aircon lagi, ya. Lepas ni pula ada jamuan di rumah masing-masing, ya. Mana tak ada gangguan langsung untuk beramal dengan Islam. Okey. Lalu bila mereka pergi ke Habsyah, orang Mekah
Abu Jahal, Abu Lahab and the gang, mengikut-mengikutnya yang benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak-agaknya cerita Ja'far, isteri dia, Musalamah pergi ke sana, agak-agak kita lah. Benda tu tersebar tak kat Mekah? Orang Mekah tahu tak? Tahu. Orang Mekah dapat, Allah, pengikut Muhammad pergi sampai ke Habsyah. Lalu mereka ni tak puas hati, menghantar wakil untuk pergi cari, untuk pergi jumpa Raja Najasyi, report. Ni kerja yang mereka duk buat ni. Kejar orang Islam mana-mana, tangkap orang Islam. Lalu lalu musyrikin Mekah menghantar 2 orang wakil, orang kafir ni, FBI ni, hantar 2 orang wakil ke Habsyah untuk jumpa Raja Najasyi untuk serahkan balik Ja'far dan sahabat-sahabat ini, serah untuk ditangkap bawa balik ke Mekah. Dipanggil apa? Ekstradisi ke apa? Lalu musyrikin Mekah menghantar 2 orang wakil. Boleh tulis namanya, Amr bin al-As dan Abdullah bin Rabi'ah. Tak apalah, kita belajar sejarah ni. Mekah hantar Amr bin al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ke Habsyah. Tuan, Amr bin al-As masa ni masih tak masuk Islam. Dia sangat benci pada Rasulullah, dia sangat benci pada Islam. Amr bin al-As ni awal-awal Islam masih kat Mekah. Okey, stop sekejap. Saya nak lompat sejarah. Beberapa tahun akan datang, 11 tahun akan datang, Amr bin al-As ni akan masuk Islam ni. Balik Habsyah balik. Masa ni dia belum Islam. Nak beritahunya hidayah Allah. Peringkat awalnya dia ni kerja pergi tangkap orang. Kerja dia pergi tangkap orang Islam. Dan berapa ramai orang yang asalnya datang ke masjid sebab nak tangkap ustaz, akhirnya bertaubat. Kita jumpa ustaz, saya pergi masjid dulu sebenarnya nak pergi cek ustaz mengajar apa, nak pergi tangkap ustaz. Alhamdulillah, Allah beri hidayah pada dia. Amr bin al-As pergi kejar Ja'far sampai ke Habsyah. Bila dia sampai ke sana, wa ba'athat ma'ahuma bihadaya kathirah lin-Najashi wa batariqatihi mimma kanu yastasrifunahu min ardil Hijaz, thumma awsathuma bi an yadfa'a illa kulli bitriqin hadiyatahu qabla an yukallima malik al-Habsyah fi amrina. Musyrikin Mekah masa hantar 2 orang ini, dia tak hantar 2 orang saja, dia kirim bersama dengan hadiah yang begitu banyak. Dan dipesan kepada Amr bin al-As, hadiah ni nanti bagi hadiah kepada Raja Najasyi. Sebelum beri hadiah pada Raja Najasyi, bagi hadiah dulu kepada penasihat-penasihat di keliling. Esok nak jumpa Raja Najasyi, hari ni bagi hadiah dulu kepada penasihat-penasihat Raja Najasyi. Ni dia suruh bagi derma ni. Bagi derma dulu pada penasihat Najasyi. Dan dia pesan, bila Amr bin al-As sampai, dia jumpa dulu menteri-menteri Najasyi. Yang ni dia begini, yang ni begini. Esok kami akan jumpa Raja Najasyi. Jadi korang nasihatkan Raja, bila aku cerita besok, jangan panggil lah Ja'far, Ummu Salamah, Abu Salamah tu tak payah panggil. Cuma tak payah panggil dan dengar penjelasan dia orang, tak payah dengar lah. Just panggil, serah pada kami nak bawa balik ke Mekah. Sebab kau nasihatlah Raja Najasyi, kau guna ayat ni,
Yang datang tu orang Mekah. Orang Mekah lebih tahu tentang keadaan orang Mekah. Apa tak? Maknanya kami ni Amr bin al-As, kami kenal Ja'far, kami kenal Abu Salamah, memang ajaran dia orang ni mengaruh. Jadi kalau orang pesan Raja Najasyi, tak payahlah panggil-panggil dia orang, suruh bagi penjelasan. Just serah dia orang pada kami nak balik ke Mekah. Sebab apa? Kami lebih tahu sesat mereka ni. Allah, sama perangai dengan zaman sekarang. Amerika kata tangkap, tak payah dengar hujah, tak payah dengar apa, tangkap je, sekat je. Ini kepala otak Amr bin al-As zaman lawan Islam. Dia bagi hadiah dulu kepada penasihat Najasyi dan dia pesan, esok kami akan jumpa Raja Najasyi, kami akan mengadu masalah nak tangkap orang ni, nak bawa balik ke Mekah. Kau orang nasihatlah raja supaya tak payah panggil-panggil dengar penjelasan ke apa, tak perlu. Sebab alasannya kami orang Mekah datang, kami lebih tahu siapa dia. Jangan dengar ustaz tu sesat. Tak payah suruh dia bagi hujah-hujah lah, tangkap je, tak payah bicara apa-apa. Ini Allahu Akbar. Lalu bagi hadiah tu, pandai cara dia bagi hadiah orang keliling dulu. Ya, yang ni dia bagi projek sini, yang ni bagi projek sini, yang ni senang. Komisen ni. Esok kami nak jumpa Raja Najasyi. Lalu falamma qadimah Ummu Salamah yang ada dalam ni, Ummu Salamah sebut apa? Walam yakun hunaka syai'un akrahu li Amrin wa sahibihi min an yastad'iya Najasyi ahadan minna wa yasma'u minna. Perkara yang paling Amr bin al-As tak nak berlaku. Siapa Amr bin al-As? Siapa Amr bin al-As? Tengok nota tu. Siapa Amr bin al-As? Wakil musyrikin Mekah. Ummu Salamah yang Islam ni beritahu, tidak adalah perkara yang paling dibenci oleh Amr bin al-As, yang dia paling benci, dia paling tak nak berlaku, Raja Najasyi panggil salah seorang dari kami dan nak dengar penjelasan. Itu pada Amr bin al-As tak nak. Dia tak nak. Allahu Akbar. Kadang-kadang hari ni dituduh, ustaz ni tak betul, ustaz ni tak betul, ustaz ni tak betul, ustaz ni tak betul, orang ni tak betul, orang ni tak betul, tak betul. Tak dengar lagi dia bercakap apa. Panggillah dulu, dengar dia beritahu apa sebelum awak nak blame dia, nak brand dia. Ni. Awak dengar dah dia beritahu apa? Tak dengar lagi, tapi orang kata dia sesat. Inilah yang Amr bin al-As nak. Yang paling dia tak nak, Raja Najasyi panggil ahadum minna, kata Ummu Salamah, salah seorang daripada kami nak dengar apa ajaran kamu amal selama ni. Lalu keesokan harinya, thumma ataya an-Najasyi wa qaddama ilaihi al-hadaya. Esok hari meeting, mereka datang jumpa Najasyi, bawa hadiah banyak, bagi derma kat Najasyi. Bagi hadiah banyak dulu. Lalu dia kata, ni saya sebut ungkapan dia, ayyuhal malik, innahu qad awa ila mamlakatika ta'ifatun min ashrari ghilmanina qad ja'u bidinin la na'rifuhu nahnu wala antum fafaraqu dinana wa lam yadkhulu fi dinikum. Kata Amr bin al-As, wahai Raja An-Najasyi, ada beberapa orang daripada kampung kami, dari Mekah, dia orang datang duduk di Habsyah ini. Dia orang ni min asyrari ghilmanina, budak-budak jahat. Budak-budak nakal, budak-budak jahat daripada Mekah. Betul-betul budak-budak ni datang ke Habsyah ni, tuanku. Bila dia datang, dia telah membawa agama baru. Dia orang ni duk pegang agama baru yang tak sama dengan agama nenek moyang kami kat Mekah, dan tak sama juga dengan agama tuanku di sini. Dia pecah belah masyarakat kat Mekah sekarang ni. Dia datang kat negeri tuanku. Waqad ba'athana ilaika ashrafu qaumihim min abaihim wa a'mamihim wa asyairihim litaruddahum ilaihim wa hum a'lamun nasi bima ahdathuhu min fitnah. Jadi tuanku, orang tua, orang lama
pak-pak saudara mereka, pakcik-pakcik mereka, pembesar-pembesar Mekah semua telah utuskan kami ni jumpa tuanku untuk kami bawa balik dia orang ni ke tempat kami di Mekah. Tak payahlah dah lah dia merosakkan masyarakat kami di Mekah. Sekarang ni nak merosakkan tempat tuanku. Jadi orang-orang tua, orang lama di Mekah ni suruh kami bawa mereka balik. Dan kami ni lebih kenal dia orang daripada tuanku. Kami tahu perangai tak elok dia orang, jadi kami nak bawa balik. Fanazara an-Najashi ila al-Batariq. Batariqah ni penasihat. Najasyi pun tengok penasihat. Tengok apa pendapatan kamu, minta nasihat. Lalu sadaqa ayyuhal malik fa inna qaumahum absaru bihim wa a'lamu bima sana'u faruddahum ilaihim liyarau ra'yahum fihim. Penasihat ni dia dapat dah. Agak-agak apa penasihat cakap? Tuan, ampun tuanku. Betul tuanku. Betul yang dua orang ni cakap. Orang-orang kampung mereka di Mekah mesti lebih tahu, lebih kenal dia orang. Kita tak kenal. Jadi tuanku bagilah, serahkanlah dia orang ni kepada Ja'far apa semua, tuanku serah. Sebab dia ni wakil dari Mekah. Orang Mekah lebih kenal siapa dia orang. Tuanku serah je lah. Dia orang lebih tahu jahatnya, sesatnya Ja'far and the gang ni. Faghadibal malik. Lalu Najasyi marah. Ghadban syadidan min kalami Batariqi wa qal. Dia pun marah. Dia kata la wallah, tidak. La uslimuhum li ahadin hatta ad'uahum wa as'alahum amma nusiba ilayhim. Fa in kanu kama yaqulu hadhani ar-rajulani aslamtuhum lahuma wa in kanu ala ghairi dhalik hamaituhum wa ahsantu jiwarahum ma jawaruni. Allah, ni pemimpin yang cerdik. Raja Najasyi kata, tidak, aku tidak akan sekali-kali menyerahkan grup ni, Ja'far ni, kepada dua orang ni. Sehinggalah aku panggil dia orang, aku nak tanya apa pegangan dia orang, aku nak dengar sendiri penjelasan. Kalau betul sebagaimana yang didakwa oleh dua orang wakil Mekah ni, maknanya yang dia orang ni pegang ajaran yang mengarut, aku serahlah. Kalau betul apa yang didakwa, ambil. Kalau tidak betul, kalau dia ni sebenarnya orang baik, aku akan jaga dia orang. Aku akan beri perlindungan kepada mereka selagi mana mereka duduk dalam kawasan negara aku. Ni orang cerdik. Dia tak dengar nasihat. Dia dengar nasihat tapi dia decide, ni tak betul nasihat ni, kena dengar dulu. Qalat Ummu Salamah thumma arsala an-Najashi yad'una liliqa'i. Ummu Salamah cerita, Najasyi pun panggil wakil seorang. Fajtama'na qabla adh-dhihab ilayhi wa qala ba'duna li ba'd. Lalu kami pun berkumpul. Raja Najasyi panggil tu. Lalu kami berkumpul sesama kami. Innal malika sayas'alukum an dinikum fasda'u bima tu'minuna bihi wal yatakallam ankum Ja'far bin Abi Talib wa la yatakallam ahadun ghairuh. Lalu kami pun berkumpul, sepakat siapa wakil, speaker wakil kita yang akan bercakap ni siapa. Lalu mereka pun bersetuju. Bila tuanku tanya apa-apa nanti, semua orang diam. Seorang tu kan jawab, Ja'far yang jawab. Okey. Allahu Akbar. Cuba kita balik. Masa ni umur Ja'far berapa? Senang kita sebut 20-an. Ya, awal 20-an. Ya Allah. Membawa agama, lead sahabat-sahabat, berhadapan dengan raja negara nak jawab tentang Islam. Umur awal 20-an. Kita umur awal 20-an duk main Pokemon Go lagi. Awal 20-an ni tak gerak lagi, duk kira CGPA lagi. Dia sudah mewakili agama. Tengok dialognya. Lalu kami pergi masuk ke istana Najasyi. Kami dapati Raja Najasyi ada di singgah sananya dan dikelilingi oleh penasihat-penasihatnya. Lalu mereka duduk di kiri kanannya dan mereka pakai pakaian rasmi.
pakaian rasmi. Wajadna indahu Amr bin al-As, dan kami dapati dekat Raja Najasyi ni Amr bin al-As ada, dan juga yang adanya Abdullah bin Abi Rabi'ah. Okey, saya nak stop je kat sini. Sekarang ni Ummu Salamah dengan Jaafar, masa ni baru dia jumpa Amr bin al-As kan. Jadi dia mana tahu Amr bin al-As bawa hadiah banyak. Macam mana kita tahu? Pengarang dalam kitab ada sebut Amr bin al-As dah bawa harta banyak, dah bagi hadiah kepada pembesar-pembesar, dah pujuk awal dah. Macam mana ahli sejarah tahu? Siapa boleh jawab? Saya bagi air ni semata. Tadi dah beritahu clue tadi. Macam mana? Bukankah saya beritahu Amr bin al-As nanti akan masuk Islam? Dia cerita balik. When I was there, dulu masa aku datang dari Mekah, aku bawa hadiah banyak. Aku bagi hadiah dah dulu. Berapa ramai yang bertaubat? Dulu saya yang tolong undi tu. Dulu yang saya yang buat ni. Duk cerita balik dia buat dulu. Jadi sekarang balik pada cerita balik. Okey. Para sahabat diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib masuk ke istana Najasyi, beradab dengan Najasyi. Lalu mana? Okey. Dia pun tanya. Falamma istaqarra bil istafata ilaina an-Najasyi wa qala ma hadha ad-din alladhi. Okey, sekarang Najasyi tanya. Kami dah ada Ja'far wakil kami, Najasyi penasihat dia, Amr bin al-As ada. Najasyi pun tanya. ما هذا الدين الذي استخدمتموه لأنفسكم وفارقتم بسببه دين قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أي من هذه الملل. Najasyi tanya, beritahu beta, apa agama yang kamu pegang sekarang? Apa ajarannya yang telah menyebabkan kamu menyalahi agama orang tua kamu? Kamu berbeza sangat dengan orang kampung kat Mekah, dan kamu pun tak masuk agama beta. Apa yang kamu pegang sekarang? Jawab. Fataqaddama minhu Ja'far. Ja'far pun bangun cakap, ayyuhal malik, tuanku, kunna qauman ala jahiliyah na'budul asnam wa na'kulul maitah wa na'til fawahish wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar wa ya'kulul qawiyyu minna ad-da'if wa baqina ala dhalika hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafah. Allah, pada usia 20 awal 20-an, Ja'far kata, tuanku, ini saya terjemah kami dulu zaman jahiliyah kami na'budul asnam, kami sembah patung-patung yang berhala tak bernyawa. Na'kulul maitah, kami makan bangkai. Wa na'til fawahish, kami buat perkara-perkara yang keji, berzina. Wa naqta'ul arham, kami memutuskan silaturrahim. Wa nusi'ul jiwar, kami bergaduh menyusahkan jiran. Wa ya'kulul qawiyyu minnad dha'if, orang yang kuat berharta berpangkat menindas mengkhianati orang-orang yang lemah. Wa baqina ala dhalik, begitulah kehidupan kami dulu tuanku, hatta ba'athallahu ilaina rasulan, sehingga Allah mengutuskan utusannya seorang rasul yang kami kenal rasul orang itu, yang kami tahu keturunannya, kami tahu dia ni memang bercakap benar sejak kecil lagi, kami tahu dia seorang yang jujur dan amanah, al-amin sallallahu alaihi wasallam, kami kenal batang tubuh orang ni orang yang bersih, afafah, rekod dia. Fada'ana ila Allah linuwahhidahu wa na'budahu wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijarati wal awthan. Lalu Rasul ini mengajak kami menyembah Allah, mentauhidkan, mengesakan Allah, disebut Allah, dan kami meninggalkan apa yang kami dan tok nenek kami sejak dulu kini selamanya duk sembah, patung berhala itu diajak kami tinggalkan. Dan
wa qad amarna bisidqil hadith wa ada'il amanah wa silatir rahim wa husnil jiwar. Lalu Rasul itu suruh kami bercakap benar. Ajaran dia bawa ini suruh kami tunaikan amanah. Ajaran yang dia bawa Rasul ni suruh kami menyambung silaturrahim, suruh kami berbuat baik pada jiran, supaya kami tidak buat perkara haram, kami tidak tumpahkan darah, dan larang kami daripada berzina dan wa qauliz zur, bercakap bohong, menipu, wa akli malil yatim wa qazfil muhsanat, dan dia larang kami duk makan harta-harta anak yatim dan memfitnah orang-orang yang perempuan yang baik. Wa amarna an na'budallaha wahdah la nusyriku bihi syai'a, dan dia suruh kami menyembah Allah yang Maha Esa, tidak syirik kepada Allah. Wa an nuqimas salah, suruh kami salat. Wa nu'tiyaz zakah wa nasuma Ramadan, disuruh kami tunaikan zakat, puasa bulan Ramadan. Fasaddaqnahu, lalu kami membenarkan ajarannya, kami ikut ajarannya. Wa amanna bihi wattaba'nahu ala ma jaa bihi min indillah, lalu kami ikut dia apa yang dia datang dari Allah. Fahallalna ma ahallalana wa harramna ma harrama alaina, lalu kami halalkan apa yang dia kata halal, kami haramkan apa yang dia kata haram. Fama kana min qaumina ayyuhal malik illa an adaw alaina fa'adzabuna asyaddal azab liyaftinuna an dinina wa yarudduna ila ibadatil awthan. Lalu kaum kami kat Mekah ini yang dia orang marah ni tuanku, dia orang azab kami, dia orang seksa kami, nak paksa kami balik sembah patung balik. Falamma zalamuna wa qaharuna wa dayyaqu alaina wa halu bainana wa bain dinina kharajna ila biladika wa ikhtarnaka ala man siwa wa raghibna fi jiwarika wa rajawna alla nuzlamu indak. Lalu setelah mereka seksa, mereka azab, mereka ganggu kami, susahnya kami nak beramal dengan agama ini, kami pun pilih tempat kami nak pergi ke mana. Lalu kami pilihlah negeri tuanku, kami pilih negeri tuanku, kami nak tumpang duduk, dan kami sangat mengharapkan agar kami tidak dizalimi di negeri tuanku ini. Allahu Akbar. Itu jawapan dia. Kita stop kejap. Berapa umur Jaafar? Awal 20-an. Cuba kita bayang, dalam situasi dah kena azab di Mekah teruk, sampai dah di Habsyah, okey dah keadaan, tahu dah Najasyi ni agama apa? Bukan agama Islam kan? Kadang-kadang ada tak rasa nanti kalau kita terus terangkan nanti kena halau. Kita ni nanti kalau kita cakap betul, nanti kan kalau Raja Najasyi pula marah kat kita macam mana? Tapi bagi Jaafar, cakap yang sebenar. Inilah Islam. Apa akan berlaku? Berlakulah. Ini Islam. Ini hukum Islam. Ini perjuangan Islam. Aku kena beritahu. Orang tak nak undi ke, orang tak nak kawan ke, sudah. Yang penting aku nak cari redha Allah. Ini prinsip. Kadang-kadang orang kena jaga hati bukan Islam. Kan nanti orang tak nak undi, tak nak kawan, tak nak apa. Ini prinsip. So Jaafar jawab dengan jelas. Apa respon Raja Najasyi? Faltafata an-Najasyi ila Jaafar wa qala hal ma'aka syai'un mimma ja'a bihi nabiyyukum 'anillah? Qala na'am. Najasyi kata, wahai Jaafar, ada tak apa-apa ayat ataupun bacaan yang dibaca oleh Nabi kamu tu, yang dikata dari Allah, cuba kamu baca. Lalu Jaafar tengok pada usia muda, brilliant, dia tahu Najasyi ni agama Kristian. Jaafar kata ada. Lalu dia baca ayat, dan ayat yang sesuai untuk orang Kristian dengar. Dia baca surah Maryam,
كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Dia baca surah Maryam. Dalam surah Maryam ini ada kisah Mary, mak pada Jesus Christ, Isa, Maryam. So pandai Ja'far dalam keadaan begini, dia pilih ayat yang sesuai dengan ini hikmah pada usia awal 20-an. Ja'far baca ayat surah Maryam apabila qalat Ummu Salamah fabakan Najashi hatta dallat lihyatahu bid-dumu wa baka asaqifuhu hatta ballalu kutubahum lamma sami'u min kalamillah. Tiba-tiba Najashi menangis teresak-esak. Penasihat-penasihat agamanya menangis teresak-esak dengar kisah Maryam. Indahnya bahasa, benarnya cerita itu. Najashi menangis, penasihat-penasihat agamanya pun menangis dengar surah Maryam. Wahuna qala lana Najashi pun berkata, inna hadzal ladzi jaa bihi nabiyyukum walladzi jaa bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidah. Najashi kata, wahai Ja'far, apa yang dibawa oleh nabimu itu dengan apa yang dibawa oleh Isa, Jesus Christ, keluar dari sumber cahaya yang sama. Wallah, ya Allah, ya Allah. Summa iltafata ila Amri wa sahibihi wa qala lahumā intaliqā falā wallahi la uslimukum ilaihim abada. Najashi pun tengok muka Amr bin al-As, kau orang boleh balik, aku tak akan serahkan dia orang ni pada kamu, wahai Amr bin al-As. Allah jaga. Lalu suruh Amr bin al-As keluar. Para sahabat pun keluar, lega. Bila keluar, Amr bin al-As pergi kat para sahabat. Dia kata, esok aku nak jumpa sekali lagi Najashi. Esok kau orang tahu lah, esok aku akan jumpa Najashi dan aku akan cerita pada Najashi apa pegangan kamu tentang Isa. Dia cari poin. Islam kata Isa adalah anak Maryam dan Nabi Allah. Kan? Jadi Amr bin al-As dia pun pandai juga nak cari poin, nak suruh orang balah teroris. Kan? Jadi aku nak cari poin. Esok aku nak jumpa sekali dengan Najashi. Esok aku akan tanya tentang pandangan kau orang tentang Isa. Siap. Tawa'adahu Amr bin al-As. Wallahi la'atiyanna al-malik ghadan wa la'adhkuranna lahu min amrihim ma yamla'u sadrahu ghaizan. Aku akan buat biar raja ni nak marah. Lalu endekkan ceritanya, ya Allah cepatnya jam jalan. Lalu esok, pendekkan ceritanya besok, madza taquluna fi Isa. Saya nak pendek sikit. Esok jumpa balik. Sebab Amr bin al-As rayu Raja Najashi nak jumpa balik sekali lagi. Lalu dia beritahu, okey sekarang ni madza taquluna fi Isa ibn Maryam idza sa'alakum anhu al-malik. Nak jawab apa? Jadi sebelum jumpa raja tu, Ummu Salamah cerita, kita orang bincang lah dengan Ja'far, macam mana ni? Berat pandai Amr bin al-As, dia nak cari kes. Jadi dia suruh nak tanya tentang Isa pula ni. Malam tentang Maryam, ni sekarang tentang Isa. Macam mana Kristian mesti kata Isa tu anak Allah. Jadi kita nak cerita macam mana ni? Tengok. Lalu mereka sepakat, wallahi la naqulu fihi illa ma qala Allah ولا نخرج في أمره قيد أنملة عما جاءنا به نبينا وليكن بسبب ذلك ما يكون. Okey, esok
kita akan jawab tentang Isa, apa yang disebut oleh Allah, apa yang Nabi Muhammad cerita. Kita tak akan lari sikit pun maklumat, walaupun sekadar unmulah, satu luah jari pun kita tak akan tukar maklumat. Kita akan jawab. Nak berlaku apa pun, biarlah, lah gilah. You know, lah gi. Mana nak berlaku apa, berlakulah. Kita akan jawab apa yang Nabi ajar kat kita. Tengok, jawab Islam, tak payah selindung-selindung, Allah jaga. Kita akan jawab, kita tak akan lari walaupun satu ruah jari. Bila ditanya, saya pendekkan cerita ni. Esok jumpa Amr bin As jaga ada. Lalu Najasyi, apa pandangan kamu tentang Isa? Kata Ja'far, innama naqulu fihi ma jaa bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Kami jawab apa yang disebut oleh nabi kami. Madza yaqul? Najasyi kata, dia kata apa? Lalu Ja'far kata, innahu abdullah wa rasuluh wa ruhuhu wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam al-'adhra al-batul. Isa adalah hamba Allah, anak Maryam, ruh yang Allah Ta'ala utuskan dalam kandungan Maryam. Dia adalah Rasulullah dan hamba Allah. Allah anugerahkan pada Maryam. Lalu fama in sami'a an-Najashi qawla Ja'far hatta daraba biyadihi al-ardha wa qala. Najasyi tepuk lantai, wallahi ma kharaja Isa ibn Maryam amma jaa bihi nabiyyukum miqdara sya'rah. Demi Allah, apa yang Isa sebut tak ada beza dengan apa yang Nabi kamu sebut, walaupun kadar sehelai rambut. Raja Najasyi kata, fatanakharatil batariqah min haulin najah. Keluar baingan. Tanakharat ni macam lembu. Penasihat Najasyi, maknanya nak marah dengan respon. Bila Najasyi kata apa yang Isa cakap dengan yang Nabi kamu tu cakap tak ada beza, walaupun kadar sehelai rambut, sama. Sehingga tanakharat nak marah penasihat dengan respon Najasyi. Lalu Najasyi tengok pula ada dua orang tadi, Amr bin As, hadiah ni ambil balik. Ya Allah, ni kalau nak kira macam mana ni, nak jawab ke tidak, kalau lah dia pusing sikit kan, tetapi Ja'far begitu berani. Allahu Akbar. Ada kutipan derma kata adik-adik, ada kutipan derma untuk masjid, ada Allah ada dah. Gini, hari ni kita buat kutipan sikit, saya sambung balik nanti. Jalan adik, insya-Allah hari ni kebetulan ada sahabat saya dari Terengganu, dia ada satu pondok. Ustaz Syed Azwan ada, Ustaz? Ada satu pondok di Terengganu. Jadi insya-Allah hari ni pihak masjid kata kita buat kutipan sikit, dan kita akan bagi dua hari ni. Kita akan bagi dua, separuh untuk masjid dan separuh lagi untuk pondok. Pada sesiapa yang mungkin nak tanya maklumat tentang pondok ni, ada sahabat saya, housemate saya masa belajar kat Yaman dulu, Ustaz Syed Azwan, cuba bangun jap, moci-moci nak tengok tu. Kalau nak buat menantu tak boleh dah ni. Ada dah. Jadi saya ni jenis tak berapa kuat semangat, dia jenis kuat semangat. Dia duduk, jadi arwah mak dia ada wakaf tanah dekat Kemaman Terengganu tu. Dia ada buat pondok kat sana. Sekarang ni pelajar duduk kat surau dan pondok sementara. Dia nak buat dah timbul tanah, dah buat piling, dah mula construction. Jadi kalau ada yang nak jumpa, nak maklumat lebih lagi, boleh jumpa Ustaz Syed Azwan selepas ni insya-Allah. Dan yang kutip derma hari ni, pihak masjid kata kita akan bagi dua, separuh untuk masjid, separuh untuk pondok. Jadi siapa yang letak RM2 itu, pahala dia RM1 di masjid, RM1 di pondok insya-Allah. RM2 je. Ikutlah, insya-Allah Allah Taala terima. Gini, Ja'far, para sahabat duduk di Habsyah. Apa saya pun jadi rasa semangat nak cerita hal sahabat ni. Pendekkan ceritanya,
Mereka duduklah di Habsyah. Nabi hijrah ke Madinah. Masa tu sampailah khabar Nabi hijrah ke Madinah, tapi berita lambatlah. Sebab masa tu tak ada lain WhatsApp, Facebook, tak ada lain lagi nak check. Nabi tak ada selfie apa semua kat Madinah masa sampai tu. Jadi Nabi hijrah ke Madinah. Ja'far dengan sahabat ni duduk. Wa fis sanati sabi'ah lil hijrah ghadara bilad al Habsyah. Bayangkan, lama dia orang duduk di Habsyah. Nabi hijrah, duduk 2 tahun di Madinah, perang Badar. 3 tahun perang Uhud. 5 tahun perang Ahzab. 6 tahun 7 Hudaybiyah. 6 Hudaybiyah. 7 Umratul Qadha. Lepas tu perang Khaybar. Ja'far dekat Habsyah ni. Jadi Ja'far duk bersiap, dah Nabi ada kat Madinah, kita akan hijrah ke Madinah. Dia hijrah 2 hijrah ke Habsyah dan hijrah Madinah. So dari Habsyah, Ja'far, isteri dia Asma bin Umais, hijrahlah ke Madinah. Masa Ja'far nak sampai, Nabi baru menang dalam perang Khaybar dengan Yahudi. Dan kemenangan dengan Yahudi ini lepas perang Ahzab semua dah. Sangat-sangat mengembirakan Nabi dengan menang Khaybar. Tiba-tiba dapat maklumat ni tahun 7 hijrah dah ni, Ja'far sampai. Sehingga ada satu ungkapan Rasulullah sebut, ma adri bi ayyihima ana ashaddu farahan abi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Rasulullah kata, aku tak tahu aku happy mana lebih. Aku happy sebab menang Khaybar ataupun aku happy sebab ketibaan Ja'far. Bahasa Nabi cantik kan? Ma adri bi ayyihima ana ashaddu farhan abi fathi Khaybar atau bi qudumi Ja'far. Bahasalah. Nabi sangat gembira, dan orang yang sangat gembira bila Ja'far sampai adalah golongan miskin. Abu Hurairah kata Ja'far antara sifat dia berahi tolong orang miskin. Dia suka tolong orang miskin. Ajak orang miskin makan. Ajak Abu Hurairah datang makan kat rumah orang miskin. Sehingga Ja'far ini dikelar sebagai Abul Masakin, bapa orang-orang miskin. Sebab dia suka tolong orang miskin. Ajak orang miskin datang makan di rumah dia. Habis makanan ayam apa-apa yang ada, dia ajak makan. Radhiyallahu an Ja'far. Okey. Tahun depan baru balik tahun 7 baru sampai tahun 7 hijrah. Tahun depan pada 8 hijrah negara Madinah dah establish. Rasulullah mula menghantar surat-surat kepada kerajaan-kerajaan berhampiran. Antaranya ialah Rasulullah hantar Al-Harith bin Umair, wakil Madinah, bawa surat ajak negara Busra masuk Islam. Tiba-tiba di Busra ni, belah Syam sana, belah Syria, Nabi ajak dia orang masuk Islam, hantar surat. Dia orang tangkap Al-Haris ini dan dia orang bunuh. Dan ini memang jenayah antara bangsa yang sangat besar. Bunuh wakil negara, bunuh. Memang ini kesalahan besar. Walaupun negara musuh, kaedahnya bila hantar wakil dia kena terima. Ni dia bunuh, dah lah tak terima dia bunuh. Lalu Rasulullah menyiapkan satu bala tentera berjumlah 3,000 orang. Tulis. Tahun 8 hijrah Nabi hantar tentera 3,000 orang. Ni bulan Jamadil Awal. Tulis, bulan Jamadil Awal tahun 8 hijrah Nabi hantar 3,000 orang tentera yang diketuai oleh Zaid bin Harithah. Ni bulan Jamadil Awal. Bulan Safar sebelum ke selepas Jamadil Awal? Safar dulu ke Jamadil Awal dulu? Bukan Safar, Safar. Safar dulu ke Jamadil Awal dulu? Jadi nak kira macam mana? Muharram, Safar, Muharram, Safar, Zulkaidah, Muharram, Safar, Jamadil Awal kan? Nabi hantar 3,000 orang tentera ni pada bulan Jamadil Awal. Masa bulan Safar tu Khalid Al-Walid baru masuk Islam. Apa pula kaitan Khalid Al-Walid ni Ustaz? Ada kaitan. Khalid Al-Walid baru masuk Islam bulan Safar tu.
Tengok, dia buktikan kesetiaan dia. Masuk Islam bulan Safar, zaman di awal Khalid Al-Malik dah join tentera yang diketuai oleh Zaid bin Harithah ni. Dan bersama mereka juga Ja'far bin Abi Talib. Okey Okey. 3,000 orang tentera. Siapa ketua? Zaid bin Harithah. Khalid Al-Walid first time perang ni. Dan Ja'far pun ada sekali. Sebab apa perang ni berlaku? Sebab Raja Busra tadi dia bunuh wakil Madinah. Masa nak hantar tentera ni, Rasulullah kata Zaid akan memegang bendera Islam. Rasulullah sebut, sekiranya Zaid gugur, maka bendera Islam dipegang oleh Ja'far. Sekiranya Ja'far gugur, bendera Islam dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Tentera ni pun bergerak. Bila tadi? Bulan berapa? Masuk Persia kita tahu ni. Bulan berapa? Zaman di awal Safar Khalid masuk Islam. Tukar dah. Zaman di awal tu gerak tentera. Gerak. 8 Hijrah. Gerak. 3,000. Gerak. Dapat maklumat bahawa tentera yang kita nak serang ni ada 100,000 tentera Rom. Tengah tunggu. Dan mereka ni nak berperang di suatu tempat namanya Mu'tah. Mu'tah ni di Jordan sekarang. Ada pelajar-pelajar kita belajar kat Jordan sana, Universiti Mu'tah. Bila tanya mak dia, makcik, anak makcik belajar kat mana? Kat Jordan, Universiti Mu'tah. Itu mak dia tu kan beritahu, Universiti Mu'tah. Bukan Mu'tah makcik, Mu'tah. Kat Jordan tu. Jadi 3,000 orang bergerak. Dapat maklumat tentera Rom ada 100,000. Dan dapat maklumat golongan Nasara al-Arab, orang-orang Arab Nasrani semua, ada 100,000 lagi bergabung. Jadi 200,000. Yang ni 3,000 orang. Siapa ketua tentera tadi? Zaid bin Harithah. Berhenti. Zaid kata kita kena bincang sikit ni. Kita kena bincang macam mana nak buat ni. Berat. 3,000 lawan 200,000. 3,000 lawan 200,000. Macam mana nak buat ni? Zaid bin Harithah berkata kita bincang sikit macam mana ni. Ada orang kata ginilah, kita hantar surat kat Rasulullah, beritahu tentera musuh 200,000. Nak buat macam mana, nak patah balik ke, nak macam mana? Bangun Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah bangun dan menyebut satu ungkapan. Ya qaum, wallahi innal lati takrahunahu lallati kharajtum tatlubun asy-syahadah. Abdullah bin Rawahah kata, yang kau orang takut sangat sekarang, sebenarnya yang kau orang masa awal-awal keluar berjihad, itulah yang kau cari, mati syahid. Kan keluar dari awal nak syahid. Sekarang ni kenapa pula? Apa ada yang nak patah balik? Wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala kathrah. Kita tidak berjuang, kita tidak berperang dengan kelengkapan, dengan ramainya bilangan, dengan ramai orang. Kita tak berperang itu. Tetapi kita berperang membawa agama. Kita berperang dengan agama yang kita mulia dengannya. Kita dah jadi mulia dengan agama. Kita bukan kira bilangan, tak. Sekarang kita bawa agama. Fantaliqu, jom kita teruskan. Fa innama hiya ihdal husnayain, imma zuhur wa imma syahadah. Kita akan teruskan antara dua, either or, menang atau mati syahid. Abdullah bin Rawahah. Lalu para sahabat pun firm, teruskan sampai di Mu'tah berlaku perang. Dan memang dalam peperangan ini hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hibbu ni makna yang sangat dikasihi oleh Rasulullah, iaitu Zaid bin Harithah gugur syahid. Bila Zaid gugur syahid, Ja'far ambil bendera, pegang rayah.
dipenggal lengan Ja'far sebelah kanan. Ja'far pegang tangan kiri. Dipenggal tangan kiri, dipeluk bi'adudai, dipegang gini. Lalu Ja'far ditikam dengan tombak. Ja'far tersungkur syahid juga. Radhiyallahu an Ja'far. Abdullah bin Rawahah pula ambil benda. Kan Nabi pesan dah kan? Sebelum talak tu. Kalau Zaid, Ja'far ambil. Kalau Ja'far gugur, Abdullah bin Rawahah ambil. Abdullah bin Rawahah pula pegang bendera Islam. Abdullah bin Rawahah juga gugur syahid. Ni di Mu'tah di Jordan. Lalu ketika itu orang Islam, siapa nak sambung nak jadi ketua ni? Lalu orang bersepakat, ya Khalid, wahai Khalid Al-Walid, pimpinlah kami. Khalid kata, aku baru lagi ni, aku baru masuk Islam, bagi orang lain lah senior, aku tolong. Tak, Khalid, kamu pimpin. Lalu Khalid ambil bendera, mengetuai tentera Islam. Nabi kat Madinah duduk dengan sahabat. Nabi kata, qutila Zaid, Zaid dah syahid. Bendera diambil oleh Ja'far. Nabi kat Madinah, Ja'far telah gugur syahid. Diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah telah gugur syahid. Sekarang bendera Islam berada di tangan Saifullah. Bendera Islam berada di tangan pedang Allah. Oh, live broadcast. Ini mukjizat. Rasulullah beritahu dah kat mana. Sekarang bendera Islam berada di tangan pedang Allah, iaitulah Khalid Al-Walid. Baru bulan Safar masuk Islam, bulan Rabi'ah Jamadi awal perang, dia dah lead. Dan dia guna strategi kita sedikit, lawan ramai. Dia kata kita kena buat musuh ni jadi keliru. Kita susun tentera yang belah kanan tadi bergerak ke kiri, yang belah kiri ni bergerak ke kanan, yang depan ni datang ke belakang, yang belakang datang ke depan, yang belakang ni buat pasir biar debu naik, sehingga tentera Rom merasa gerun. Ja'ahum madad, datang bantuan dari Madinah tu. Sebab nampak muka lain, mari perang orang lain ni, orang lain pula. Oh ni orang baru, lepas tu nampak debu naik dari belakang. Ni sebab dah ada rekod Madinah ni perang Ahzab, perang Badar sebelum ni menang semua kan. Jadi menyebabkan tentera Rom bimbang. Lalu mereka pun ada bantuan ni, ada bantuan. Ini strategi Khalid Al-Walid. Sebab strategi perang dalam keadaan begini perlu juga seorang leader memastikan selamat tentera yang dia bawa. Lalu Khalid Al-Walid kata, kita berundur sedikit ke kawasan padang pasir sehingga musuh ingat kita nak perangkap dia. Lalu tentera Rom kata, dia orang tarik kita ke padang pasir ni, mesti dia orang nak perangkap kita. Sebab dia orang ni tentera padang pasir. Lalu Rom kata, jom kita berundur. Dan Khalid Al-Walid berjaya bawa balik orang Islam ke Madinah dengan selamat. Balik pada cerita Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib gugur dalam peristiwa ini. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang ke rumah Asma bintu Umais. Aku datang ke rumah Ja'far. Aku sampai di rumah Ja'far. Aku melihat isterinya telah sediakan masakan. Aku lihat isterinya telah mandikan anak-anak, pakai anak-anak dengan pakaian yang comel, nak tunggu ayah balik. Aku tengok keadaan isteri, aku tengok keadaan anak. Dah isteri sepupu dia kan, isteri sepupu. Aku melihat dan kata Rasulullah, aku rasa sangat sedih. Bila aku sampai buka pintu, anak-anak berlari nak dengar khabar ayah. Asma melihat di wajah Rasulullah ada tanda-tanda kesedihan. Kata Asma, aku tak tanya apa, aku bimbang Rasulullah sampaikan berita tentang Ja'far, aku tak tanya, aku senyap. Rasulullah kata, mana anak-anak Ja'far? Lalu anak-anak Ja'far, anak sepupu, anak-anak Ja'far datang pada Rasulullah. Rasulullah pun peluk anak-anak Ja'far. Rasulullah cium, fa'akabba alaihim waja'ala peluk anak-anak Ja'far. Dalam keadaan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitis. Akhirnya Asma tanya, ya Rasulullah, ma yubki, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Rasulullah? Adakah berita tentang Ja'far macam mana kat sana? Rasulullah kata, ya, laqad tushhidu hadzal yawm.
Ja'far telah gugur syahid di sana. Ketika itu ghadatil basmah min wujuhis sigar, lalu anak-anak kecil yang dengar ini, yang tengah senyum tengok mak dia menangis, anak-anak pun menangis, dia orang faham, tapi menangis tetap menangis. Lalu dalam keadaan Rasulullah menahan air matanya, Rasulullah menyebut Allahumma akhluf Ja'faran fi waladihi, Allahumma akhluf Ja'faran fi ahlihi. Ya Allah, gantikan pada Ja'far ni dalam keluarga dia, anak-anak, jagalah Ja'far. Dan Rasulullah kata, aku melihat Ja'far di dalam syurga. Allah anugerahkan baginya 2 sayap yang ada darah di sayap itu. Ja'far boleh terbang di dalam syurga, digantikan dengan 2 sayap kerana kesungguhan dia pegang bendera Islam. Walaupun putus tangan kanan, putus tangan kiri, Allah bagi kepada Ja'far 2 sayap di dalam syurga. Dia boleh enjoy, boleh terbang dalam syurga bersama para malaikat. Radhiyallahu an Ja'far. Dan sejak hari itu, setiap kali Rasulullah jumpa Abdullah bin Ja'far, anak Ja'far, Rasulullah akan berkata, Assalamu alayka ya ibna dzil janahain. Assalam kepada anak 2 yang memiliki assalam kepada anak yang memiliki 2 sayap. Rasulullah beri salam pada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Saya sebelum akhir ni cuba kita undur seminit. Perang Mu'tah tadi berlaku tahun berapa? 8 kan? 8 Hijrah tak? Ja'far lahir berapa tahun sebelum Hijrah? 34 kan? Tadi kan kita kata Ja'far lahir 34 sebelum Hijrah. Maknanya masa Nabi hijrah, Ja'far duduk kat Habsyah. Masa Nabi hijrah tu umur Ja'far 34. Masa Ja'far datang dan perang Mu'tah ni 8 hijrah. Maknanya masa perang Mu'tah ni umur Ja'far berapa? 42. Pada usia yang sangat hebat, pada umur 42, radhiyallahu an Ja'far. Wallahu a'lamu bis-shawab. Seronok baca tentang sahabat Nabi ni. Saya bercadang pagi ni sebenarnya nak baca tentang 2 sepupu Rasulullah. Ajak saya ni nak baca tentang Ja'far, lepas tu nak baca tentang Ibnu Abbas. Tapi dapat seorang je. Tak apalah, baca sendirilah pula. Saya rasa sekadar itulah kita pada pagi ni. Moga-moga ada manfaatnya insya-Allah. Kita ada kuliah satu lagi lepas ni, Fadil Ustaz Datuk Zawawi, Datuk Nik Zawawi, insya-Allah ada kuliah lepas ni. Cuma ada yang tanya saya tentang buku 20 checklist akhlak. Buku saya pernah bawa ni, yang kata nak buku tu ada dekat meja macam biasa. Dan alhamdulillah masjid ni antara yang ramai duduk amal. Saya duduk sebelum ni biasa bawa madu, abu sodak, zaitun. Yang kata nak top up stok tu ada, saya tunggu sekejap, kemudian saya terpaksa beredar sebab ada program lain. Cumanya nak maklum pada yang biasa duduk amal batu saudak tu, bulan Ramadan baru ni ada kita orang buat free gift. Orang beli kita bagi free yang botol 60 kapsul tu, ada baki. Jadi kita bawa sikit setakat yang sempat lah. Sebab moga-moga ada manfaat pada yang amal. Cuma kepada yang tanya, yang ada resdung, dia duduk amal madu dengan bersaudara, dia tanya, Ustaz, bila saya amal tu saya jadi bersin lagi teruk. Memang betul. Memang betul, itu insya-Allah akan berlaku. Dia amal bersaudara tu, dia nak healing crisis. Dia nak buang sinus itu melalui hingus dan kahak. Sama juga dengan yang ada masalah apa, yang bila period tu, sesunguk tu. Yang ada masalah sesunguk pun macam tu. Bila dia amal bersaudara tu, dia darah akan keluar banyak dulu peringkat awal. Kemudian insya-Allah dia akan slowly eloklah. Memang gitu berlaku. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Naik sikit. Ustaz ni apa dah? Ustaz ni jauh gitu dah.